Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Pada video kali ini, Cikgu nak sentuh berkaitan dengan pentadsiran bilik darjah untuk bab yang ke-7, Matematik tingkatan 4 KSSM, iaitu graf gerakan, subtopik 7.1, graf jarak masa. Okey. Jadi untuk sekolah cikgu ni Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah ni, kami menggunakan buku modul aktiviti mesra digital. Okey, keluaran Mesas Badi Sdn Bhd. Okey. Jadi kepada para pelajar yang daripada sekolah lain yang menonton video ni, boleh dapatkan buku modul aktiviti mesra digital keluaran Mesas Badi ini di mana-mana kedai buku yang berdekatan lah, yang menjual. Jadi dekat sini kita boleh jadikan sebagai contoh lah, contoh soalan untuk kita mahir berkaitan dengan topik ini. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa lagi, kita masuk kepada buku modul ni. Okey, buku modul ni bermula daripada muka surat 93 hingga 97. Okey, para pelajar boleh rujuk kat situ. Okey, mula-mula kita pergi kepada contoh dulu, kita tengok contoh. Jafni menunggang motosikal ke pejabat yang terletak 20 km dari rumahnya. Jadual di bawah menunjukkan perjalanan Jafni pada suatu hari tertentu. Okey, daripada jadual ni seperti penerangan video sebelum ni, saya sudah ceritakan daripada jadual ni. Okey, kita plotkan graf. Paksi mengufuk ni masa, paksi mencancang tu jarak. Jadi kita plotkan dia punya pasangan nilai tu dan akan dapat satu graf lah. Okey, graf garis lurus kita panggil. Okey, baik. Kita pergi soalan yang pertama ni. Sebuah kereta mainan yang berada 40 cm dari dinding bergerak ke arah dinding dan berhenti apabila melanggar dinding dalam tempoh 8 saat. Okey, ini dia punya masa, dia punya jarak. Tugas kita mudah saja, kita plotkan graf. Okey. Ini jarak. cm. Jadi masa. Ini dia saat. Okey, kita plotkan dia punya pasangan koordinat tu, kita panggil koordinat lah. Okey, dia punya skala 0, 2, 4, 6, 8. Okey. Lepas tu yang atas ni paksi mencancang. Sepuluh, 20, 30, 40. Okey, jadi kita plotkan. Okey, ambil warna lain lah bagi nampak. Okey, kosong. Masa kosong, jarak 40. Kat sini tanda. Okey. 2, 30. Okey,
Okey, 4, 20. 6, 10. 8, 0. Okey, macam tu. Dan kita sambungkan graf tu menjadi satu garis lurus. Okey. Okey, macam itulah lebih kurang. Okey. Selesai untuk soalan 1. Kita pergi kepada soalan seterusnya, nombor 2 dan nombor 3 tu. Jadual di bawah menunjukkan perjalanan Dania ketika menunggang basikal dari sekolah pulang ke rumahnya. Okey, dah ada masa, ada jarak, kita plotkan saja. Okey, guna pembaris kan. Ini nak tunjukkan dalam video ni memang dia sengit-sengit sikitlah. Yang penting kita faham. Okey. Yang ni jarak. Unit dia kilometer. Yang ni masa. Dalam minit. Okey. Jadi kita plotkan graf tu. Mula kita tandakan dia punya skala. Dua, 4, 6, 8, 10. Okey. Dia punya jarak. Satu, 2, 3. Jarak dia tak lebih pada 3 lah. Okey. 4 lah kita tanda itu. Okey, sekarang ni kita plotkan dia punya titik. Masa kosong. Dia punya jarak tu 2. Masa kosong 1.5. Dan masa 2 1.5. Lepas tu masa 4 1. 6 1. 8 0.5. Jarak dia kosong. Okey, tentulah gerah dia lebih kurang. Okey. Baik, selesai. Okey, soalan nombor 3.
Dalam satu pertandingan maraton, jarak larian Chen ialah J kilometer diberi oleh C sama dengan 0.6 T dengan T ialah masa dalam minit looking gerah jarak. Okey, untuk yang melibatkan persamaan ni kita buat dia punya jadual sama jugalah, konsep dia sama dengan jadual. Okey, untuk yang bersamaan ni memadai dengan dua nilai. Okey, dua nilai persamaan. Okey, masa dalam minit. Okey, jarak kilometer. Okey, kita gantikan dua nilai. Kalau masa kosong, guna persamaan ni, J dia jarak tu kosong. Okey. Lepas tu dia kata tempoh 5 minit pertama. Jadi satu lagi masa dia 5. Gantikan 5 dalam ni. 5 darab 0.6 dapat 3.0. Ataupun 3 lah. Okey, boleh lah. Jadi kita plotkan graf menggunakan dua nilai saja. Okey. Paksi mencancang tu jarak. Ini masa. Dalam minit. Okey. Dia punya skala 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dia punya jarak kilometer tu 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Baik. Kita plotkan graf 0, 0 di sini. Okey, minit yang kelima ni 3. Dia punya jarak dia tu 3. Jadi kita sambungkan saja. Tak berapa nak lurus. Okey, kita luruskan dia punya garis tu. Okay, guna pembaris dia akan dapat garis lurus lah. Okey, lebih kurang macam itulah. Okey, baik. Selesai muka surat 93. Kita pergi kepada muka surat 94. Okey, graf jarak masa ni kita tengok. Okey, ni contoh pengiraan. Okey. Soalan biasa dia akan tanya tempoh masa, jumlah jarak. Okey, mengikut graf ni. Laju purata, laju pada dia punya kedudukan lah.
Yang awal ke tengah ke yang terakhir ke, macam itulah dia akan tanya. Jadi kita terus pergi pada soalan nombor 1 hingga 3 ni. 1, 2, 3 kita cuba jawab. Graf jarak masa di bawah menunjukkan gerakan bagi suatu zarah dalam tempoh 15 saat. A. Hitung tempoh masa zarah itu berhenti. Okey. Kita jawab satu persatu baru kita akan nampak. Okey. Tempoh zarah berhenti. Okey, antara 10, 5 hingga 10. Jadi masa tu dalam saat. Jadi tempoh masa tu untuk A tu kita tulis tempoh. Tempoh masa. Okey. Kita ambil 10 tolak 5 sama dengan 5 saat. Okey, selesai soalan A. Kita pergi pada soalan B. Hitung jumlah jarak yang dilalui oleh zarah itu. Jadi jumlah semua sekali. Kita tengok kat situ. Okey, 50 meter. Selesai soalan B. Soalan C, hitung laju zarah itu dalam 5 saat terakhir. Okey, kita tengok 5 saat terakhir. Jadi C, laju. Jadi jarak dia ni untuk 5 saat terakhir 50 tolak 20 bahagi 5. Okey, 50 tolak 20 30. 30 bagi 5 6. Unit dia meter. M tu S -1. Okey, meter per saat. Yang dihuraikan gerakan zarah itu dalam tempoh 5 saat pertama. Okay, 5 saat pertama yang ni. D. Okay, 5 saat pertama tu. Kita tengok laju dia. Kita kira laju dulu. Laju pada 5 saat pertama tu. 20. Jarak dia bagi 5. Sama dengan 4 meter per saat. Satu. Okey. Jadi dia punya huraian dia. Zarah itu bergerak sejauh berapa? 20 meter. 20 M dengan laju 4 meter per saat ni dalam tempoh
5 saat pertama. Okey, itu dia. Ayat dia mesti ada jarak, ada laju, ada masa. Okey. Selesai untuk soalan nombor 1. Seterusnya muka surat 95 tu. Soalan dia pattern dia lebih kurang sama lah dia tanya. Okey, graf jarak masa di bawah menunjukkan perjalanan pulang Raju dari pejabat ke rumahnya. Dia berhenti di sebuah kedai semasa perjalanan. Okey, jadi kita highlightkan kat situ dia punya lokasi. Kita tak confuse. Okey, dekat sini ni pejabat. Okey, yang tengah-tengah ni yang ada mendata ni kan, graf mendata ni kedai. Dia berhenti dekat kedai sekejap. Okey. Dan last kali tu dia balik ke rumah dia. Okey, baru kita nampak dia punya situasi dan lokasi berkenaan. Okey, soalan dia hitung tempoh masa dalam minit Raju berhenti di kedai. Okey, Raju berhenti di kedai kat sini tengah-tengah. Jadi untuk A1 ni. Okey, kita tulis jawapan dia. A1 tempoh masa sama dengan 0.3 tolak 0.2. Okay. Yang ni dalam kata jam. Jadi nak tukar kepada minit, kita kena darab dengan 60. Okay. Jadi dapat 6 minit. Okay, selesai soalan A1. Okay, A2. Jarak dalam kilometer dari pejabat ke kedai. Okay, jadi jarak dia kita boleh nampak kat sini lah. 30 tolak 20. Tulis kat situ jarak dari pejabat. Okay. Ke kedai. Sama dengan 30 tolak 20. Okay. Kilometer. Ini kita dapatlah 10 kilometer. Jarak di antara pejabat dengan kedai. Okay. Yang ketiga, laju purata dalam kilometer per jam bagi keseluruhan perjalanan. Okay. Keseluruhan perjalanan, kalau tengok jumlah jarak dia 30 kilometer. Masa dia 1 jam. Okay. Jadi, A3 tu. Soalan A3. Laju purata. Km jumlah jarak bahagi 1 jam. Okay. Jadi jawapan dia 30 km
per jam. Okey, selesai nombor 3. B pula, huraikan perjalanan laju dalam tempoh 48 minit terakhir. 48 minit terakhir maksudnya bermula daripada 0.2 ni hingga 1. 1 tolak 0.2 dapat 0.8 jam, darat 60 dapat 48. Okey, jadi dia nak yang 48 minit terakhir ni. Jadi bermula daripada yang 0.2 ni sehingga 1. Jadi kita kena huraikan dia punya perjalanan kat situ. Jadi kita kena yang kawasan mendata ni dia laju kata kosong. Cuma kita nak kira laju dekat 0.3 hingga 1 tu berapa. Jadi kita kira dulu laju. Okey, untuk yang terakhir ni, jarak terakhir ni 20 kilometer bahagi dia punya masa dalam jam tu 0.7. Jadi kita kira kat situ. Okey. 20 bahagi 0.7 28.57 kilometer per jam. Okey. Nak buat per jam macam ni pun boleh. Nak buat J-1 pun boleh, sama je. Okey, jadi dia punya huraian kita tulis kat situ. Laju mula-mula laju berhenti. Selama yang kita kira di atas tadi, selama 6 minit. Di kedai. Kemudian pulang. Sejauh, okey, kita nyatakan jarak ya. 20 kilometer dalam tempoh 42 minit. Okey, 0.7 tu darat 60 minit, jadi 42 minit lah. Okey, 6 minit dekat kedai, balik 42. Jadi 48 minit lah semua sekali. Dengan laju. Mesti ada tiga-tiga ni. Jarak, masa, laju mesti kita nyatakan. Dengan laju 28.57 kilometer per jam. Okey, selesai soalan yang kedua. Okey. Soalan yang ketiga. Graf jarak masa di bawah menunjukkan gerakan sebuah lori dari bandar A ke bandar B dan pulang semula ke bandar A. Hitung masa yang diambil lori itu untuk bergerak dari bandar B pulang ke bandar A. Okey, dia pulang kat sini lah. Dia pergi, dia pulang. Jadi, pulang tu sebelah dia start 9.30 sehingga 11.45. Jadi, kita ambil masa dia tu. Jadi, untuk A1,
Inilah jawapannya. Okey. Cara kira dia 11/45. Okay, sebelum kita tulis tu, kita tulis dia punya apa yang dia nak. Soalan tu nak apa? Okey, masa yang diambil. Tulis sikitlah masa yang diambil. Okey. 11/45 tolak 9.5. Jadi dapat lebih kurang masa tu 2 jam 15 minit. Okey, untuk perjalanan pulang. Okey. Nombor 2, jumlah jarak dan kilometer keseluruhan perjalanan lori itu. Jika dia pergi 120, patah balik pun 120 lah. Jadi dia punya jumlah jarak tu kita tulis kat situ. Jumlah jarak sama dengan 120 pergi, okay, kilometer, 120 kilometer balik. Jadi jumlah jarak dia akan jadi 240 kilometer. Okay, selesai nombor 2. Nombor 3, laju purata dalam kilometer per jam bagi lori itu keseluruhan perjalanan. Okay, keseluruhan perjalanan. Okay, A3. Laju purata, kita tulis laju purata. Okay. Jumlah jarak semua sekali tadi, pergi dan balik 240 km. Kita kena bahagi dengan jumlah masa. Okay, kalau kita tengok sini, jumlah masa dia pergi tu 8 hingga 9.30, 1 jam setengah. Patah balik tadi, kita dah kira dah masa dia ambil patah balik tadi 2 jam 15 minit. Okay, jadi 1 jam setengah tambah 2 jam 15 minit, jumlah masa tu kita tambah tu jadi 3 jam 45 minit keseluruhan perjalanan pergi dan balik. Jadi kita akan dapat laju purata tu, okey, 240 km. Okey, yang jam dengan minit tu kita tukar kepada perpuluhan tu. 3.75 jam. Jadi kita akan dapat kat situ lebih kurang 64 km per jam. Okey. Soalan B, mesti dia akan tanya huraikan keseluruhan perjalanan itu. Jadi kita tulis sikit kat sini. Okey, B. Lori itu bergerak sejauh 240 km lah pergi dan balik. Dari bandar A ke bandar B
dan ulang semula ke bandar A. Okey, lori itu bergerak sejauh 240 km dari bandar A ke bandar B dan pulang semula ke bandar A dalam tempoh. Okey, jarak dah ada, masa pula dalam tempoh. Berapa dalam tempoh? Tempoh dia tadi semua sekali 3 jam 45 minit. Dengan laju, okey, mesti kena bagi tahu dengan laju purata. Okey, kita dah kira dah tadi. Okey, 64 km per jam. Okey, selesai. Soalan B. Okey, nombor 2. Okey, nombor 2, 3 selesai. Okey, kita pergi kepada muka surat 96 dan 97 lah. Okey. Jadi untuk muka surat 96 dan 97 ni kita akan masuk kepada video part 2 lah. Okey, part 2 kita akan sambung muka surat 96 dan 97. Okey, sampai situ saja dulu. Stay tune. Kita akan sambung part 2.